Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hadirat ada lagi? Tak ada? Seorang tak ada? Benda. Ya? Jadi hadirin aja lah. Hadirat tak ada? Begitulah majlis ilmu yang membicarakan yang paling mulia pula tu. Membicarakan yang paling mulia, iaitu yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita, yang mentadbir kita, yang menentukan sama ada kita bahagia atau menderita. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita tentang dia. Tapi ada juga orang yang tua, macam tak teringin aja, dan tak siok aja. Kerana ilmu ini ilmu yang paling asas, ilmu paling utama, mesti dimiliki oleh semua orang. Hukumnya fardu ain. Tahu apa arti fardu ain? Tak tahu, tanya Ustaz Bali. Wajib atas setiap individu untuk mengenal siapa yang kita sembah, sifatnya macam mana, apa kesempurnaannya. Tapi ada juga yang tak teringin. Ada juga yang datang ada, itu dah tak ada, mana perintah. Ada juga. Padahal yang kita bicara ini adalah yang paling mulia, yang paling sempurna, yang paling hebat, yang paling agung, yang paling disanjung. Ilmu asas. Kita dah belajar Mabadi 10 dulu. Hukumnya fardu ain. Wajib kita tahu semua sekali. Tiba-tiba ada yang bertarti aja.
Ada yang tuang juga. Kecuali ada hal, ada urusan, ada sebab, ada apa? Ada hajat itu lain cerita. Ini saja-saja tak siap. Malang ya. Esok soalan yang pertama yang ditanya oleh Munkar dan Nakir kita dalam kubur tentang akidah. Hal nombor 1. Siapa Tuhan kamu? Kalau tak kenal Tuhan, apa nak jawab? Tak tahu sifat Tuhan tu. Macam mana sempurnanya Tuhan tu? Apa kuasa dia terhadap kita? Makhluk ni. Kalau tak tahu, macam mana nak jawab tu? Bila tak boleh jawab, macam dia empuk di malaikat. 70 hasta terbenam ke bumi. Congkir balik, tanya lagi. Siapa Nabi kamu? Tak kenal Nabi? Macam mana jawab? Kau banyak soalannya, 6 soalan je. Semua berakidah belaka. Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka? Siapa Nabi kamu? Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Yang ketiga. Yang keempat, wa ma imamuka? Bukan waman ya, wa ma imamuka? Apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu, boleh jawab imam saya ialah Cik Mat Suki. Imam saya ialah Ustaz Badli. Ini apa imam kamu? Al-Quran itu imam kita. Kalau kita tak erti, tak boleh jawab macam. Entah hidup berapa tahun je, mana tentu bagi mereka. Yang keempat, yang kelima, wa ma qiblatuka? Di mana kiblat kamu? Kamu nak sembahyang ada apa? Yang kelima. Yang keenam, wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kamu? Itu 6 soalan je, dah bocor pada tu. Tapi bukan nak jawab tu ilmu kita, bukan nak jawab tu ingatan kita, bukan nak jawab tu hafalan kita. Yang nak jawab tu ialah amalan kita. Bila kita percaya dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Kalau kita betul-betul percaya 100%. Jadi ini dia. Jadi untuk malam ini, kita sambung lagi pembacaan kita. Kita baru habis baca tentang sifat yang pertama, iaitu wujud. Sifat yang wajib kita ketahui ialah 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil khawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20 sifat yang wajib. 20 sifat yang haram, yang mustahil. Bukan haram tu, yang mustahil. 1 sifat yang harus. Kena tahu ni. Sifat-sifat ini tu. Kena hafal. Saya dah kabur dulu dah tu. Siapa tak hafal lagi wujud tu dalam makhluk sampai kaunuhu mutakaliman. Siapa tak hafal lagi apa buat? Tadika. Masuk tadika Islam. Hari Senayan masuk. Hari ni jam 1 lusa. Kerana cucu kita hafal. Toknya tak hafal. Opahnya tak hafal lagi. Kenapa tak hafal? Tak nak ngaji? Bila nak hafal? Baik. Itu malam ni kita cerita tentang qidam. Al-qidam. Wujud dah habis. Apa tu wujud, tuan-tuan? Ada. Apa yang ada? Apa yang ada? Allah tu ada. Kita pun ada. Siapa kita dengan Allah? Tak sama. Apa yang ada pada Allah? Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Itu ada. Bukti-bukti dalil-dalilnya dah kita bicara dulu bahawa Allah tu ada. Apa buktinya? Alam ni. Allah jadikan alam ni. Adalah Allah. Macam mana dia nak jadikan alam kalau dia tak ada? Tengok langit, tengok bumi, tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang. Ada benda tu. Siapa yang menjadikannya? Allah yang menjadikannya. Itu akal kita dah terima bahawa Allah yang menjadikan segala-galanya. Yang ini tuan-tuan dan saudara sekalian, kita tanya orang kafir tu pun dia tahu. Tanya Acong tu, Acong ni langit siapa bikin?
Ini gunung siapa bikin, ini laut siapa bikin, ini hujan siapa kasih turun, apa jawab dia? Tuhan Allah bikinlah, lu bingung. Orang tanya tu bingung tu. Allah mengkabar Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya kepada orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan bumi itu, dan saja mereka akan menjawab Allah. Itulah ada kita bicara dulu dah hujud dah. Malam ni qidam. Al-qidam. Al-qidam itu artinya sedia. Cakap Arabnya al-qidam. Cakap Melajunya sedia. Sedia itu artinya udah diam dah. Sedia artinya apa? Tidak ada permulaan adanya. Allah tidak ada permulaan adanya. Allah tak ada tarikh lahir. Allah tak ada birthday. Dia bukan dilahirkan, bukan dijadikan. Dia ada, tak pernah tak ada. Bila-bila pun ada. Nak kata dulu pun tak boleh. Dulu tak. Dulu tu ada masa ini. Sebelum masa tu dia dah ada. Itu ada. Tidak ada permulaan adanya. Itu namanya qidam. Kita ada tak permulaan, tuan-tuan? Ada tarikh lahir tak? Saya tarikh lahir saya 1942. Sekarang 24. Berapa dah? 82 tahun. Muda lagi. Kalau terbalikkan lagi muda, 28. Itu kita. Tuan-tuan pun begitu juga ada tarikh lahirnya. Ada yang 1950, ada yang 1960, ada yang 1970 lebih dan sebagainya. Itu pulang. Tapi Allah tak ada tarikh lahir. Tak ada permulaan. Maka hakikatnya, apa itu hakikatnya yang sebenarnya? Ibarat daripada menafikan ada permulaan wujudnya Tuhan tu. Menafikan, arti menidakkan. Menolak bahawa Allah tu ada tarikh wujudnya. Ada permulaan wujudnya. Dia tak ada permulaan, dia ada je, tak pernah tak ada. Jadi menafikan ada permulaan wujud Tuhan tu. Kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada. Apa yang ada semua Allah jadikan. Dan tidak pula Tuhan itu menjadikan diri dia sendiri, bukan? Allah bukan menjadikan dirinya sendiri. Dia tidak pernah dijadikan. Tak pernah dilahirkan. Tidak ada permulaan. Ada aja, tak pernah tak ada. Itu kena fikir untuk tu. Apa saja yang lain daripada dia, semua jadikannya. Faham ke ni? Apa yang selain dari semua dia lain? Gunung, laut, awan, langit, ikan, burung, manusia, malaikat, jin, apa saja selain dari dia. Pokok-pokok semua dia yang menjadikan. Mana tahu dia kat dalam Quran? Apa dia? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dia iaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua dia menjadikannya. Jadi tidak ada permulaan. Tidak satu yang ada. Apa benda yang ada, semua dia menjadikannya. Tengok keliling, tengok jam. Siapa menjadikannya? Allah menjadikannya. Tengok tu, siapa menjadikannya? Allah menjadikan. Hakikatnya Allah menjadikan. Zahirnya memang manusia yang menciptanya. Tukang manusia, tapi hakikatnya siapa bagi otak, siapa bagi tangan, siapa bagi kaki, siapa yang memikirkannya? Allah yang bagi dia boleh fikir tu. Itu ada lampu, ada aircon, ada jam, ada kipas angin, ada meja, ada kapet. Hakikatnya dia menjadikannya. Semua tu apa saja selain diri dia, dia yang menjadikannya. Tiada satu yang ada. Yang demikian tak dapat tiada. Artinya mesti ada. Tak dapat tiada, mesti ada tu. Keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. Tentulah dia dulu, dia menjadikannya. Siapa dulu? Surau ni dulu ke tukang surau ni?
Tukang surau ni dulu. Tak faham ni? Siapa dulu? Entokar ke? Tukang tokar tu? Tukang tokar dulu. Bajunya kepiah yang tuan-tuan pakai tu. Apa dulu? Kepiah dulu ke? Tukang kepiah. Tukang dulu. Begitulah alam ni. Siapa dulu? Alam dulu ke yang menjadikan alam? Yang menjadikan alam dulu. Ya, kalau tak faham je benar-benar pun ya. Jadi tak dapat tiada keadaannya lebih dahulu daripada setiap satu itu. Kiranya Tuhan tidak terlebih dahulu daripada setiap satu. Saya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada. Kalau dia bukan dulu, artinya ada yang dulu daripada. Apa hukumnya? Apa hukumnya lebih dahulu dari dia? Dan Tuhan? Mustahil. Apa hukumnya? Mustahil. Tak terima akal. Apa itu mustahil? Tidak diterima akal akan adanya. Itu mustahil. Jadi, tak menasabah pun. Ada yang lebih dahulu dari Allah. Kerana semua itu Allah yang menjadikannya. Saya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada yang menjadikan, yang mengadakan, yang demikian itu. Yang demikian itu batil. Batil itu tak betul. Batil. Artinya salah. Betul. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, maka jadilah ia qadim. Sifatnya qidam, yang memiliki sifat qidam dia itu adalah qadim. Ini dari segi bahasa je ni tak? Kenapa? Sifatnya qidam. Yang qidam itu dipanggil apa? Qadim. Tak faham? Ya Allah, diam ni. Faham tak ya? Ustaz Badli sedang menyanyi. Maka Ustaz Badli adalah seorang penyanyi. Tak faham lagi? Ustaz Imam Arif sedang berlari, maka Imam Arif adalah seorang pelari. Tak faham lagi? Kita faham di benar-benar dia. Imam Ahmad Suki sedang menyanyi, maka Imam Ahmad Suki adalah seorang penyanyi. Bagaimana? Azli dia sedang berkedai, maka Azli adalah seorang pekedai. Kau tak faham? Faham tak? Gitu lah. Allah tu sifatnya qidam, maka Allah lah yang qadim. Tak faham lagi? Samad sedang menyapu sampah, maka Samad adalah seorang apa? Penyapu. Ya Allah. Baru dia mampu menyapu ya. Apa dia? Tukang sapu. Kena faham ni. Cikgu bahasa Melayu ni tau. Cikgu bahasa Malaysia dulu ni. Yang memiliki satu sifat tu, itulah panggil. Allah tu sifatnya qidam, maka Allah lah yang qadim. Ya. Misalnya seperti Zaid. Zaid ni contoh. Bagi orang Arab selalunya dicontohnya dia yang biasa dicontohnya Zaid. Kalau orang Melayu apa? Kalau orang Melayu apa? Mat. Kulub. Yuk. Itu kalau orang Melayu ya. Kalau orang India apa? Ramasami. Krishnan. Mutu. Itu kalau orang India. Kalau orang Cina? Akau. Acong. Dan sebagainya. Itu contoh itu. Ini misalnya seperti Zaid, apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur, dia menganjur sesuatu. Zaid apa? Menganjurkan pertandingan umpamanya, jangan menyanyi. Maka dia adalah seorang penganjur. Dia menganjurkan sesuatu pertandingan, dia adalah seorang penganjur. Saya disebut ia iaitu penganjur. Di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang sama makna dengan qadim, iaitu azali. Azali pun makna yang tak ada permulaan, qadim pun tak ada permulaan juga. Jadi sama makna tu, artinya tidak ada permulaan. Cuma ada ulama yang membezakannya. Yang membezakannya. Setengah-setengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan itu sama maknanya, itu setengah. Sama maknanya. Iaitu sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Tak ada permulaan, dia ada je, tak ada permulaannya. Tak ada tarikh jadinya. Tak ada mula jadinya.
Dan setengah ulama mengatakan, ada yang kata antara kedua, ada yang kata qadim dan azali itu ada beza. Iaitu qadim itu disebutkan pada perkara yang ada, yang wujud. Itu kata qadim. Ya, benda yang ada, yang wujud. Seperti Allah wujud, ada. Qadim, Allah itu qadim. Wujud saja. Seperti zat Allah, seperti sifat Allah, seperti af'al Allah. Benda yang wujud, benda yang ada. Itu dipanggil qadim. Ada ulama kata begitu ya. Adapun azali disebutkan pada perkara yang ada, yang wujud dan juga yang tak ada. Yang ghair wujud. Yang wujud seperti zat Allah dan kudratnya, dan azali itu pada perkara yang tiada, iaitu ghair wujud, seperti yang menyerupai Allah itu azali. Ada ke yang menyerupai Allah? Ada kan serupa dengan Allah? Tak ada, mustahil. Itu dia panggil azali. Benda yang tak ada, itu azali dia tu. Itu kesengah ulama. Tapi kita bagi kita cukuplah. Kita faham azali dan qadim itu sama. Apa katanya? Tidak ada permulaan. Tak faham ke? Tidak ada permulaan. Qadim itu tidak ada permulaan. Azali pun tidak ada permulaan. Yang tidak ada permulaan namanya qadim. Hukumnya ataupun perbuatannya qidam. Qidam. Allah itu sifatnya qidam, maka Allah itu adalah yang qadim. Allah itu tidak ada permulaan, dipanggil azali. Allah itu adalah azali juga. Dia perkara yang kaya wujud, yang tak ada. Seperti yang menyerupai Allah, itu adalah azali. Maka qadim itu khas dan azali itu tiap-tiap qadim. Qadim itu khas dan azali itu am. Tiap-tiap qadim adalah azali, dan tidak boleh akas. Akas seperti terbaliknya. Tiap-tiap azali bukan qadim. Dia benda-benda ada. Tapi qadim itu apa? Qadim itu khas. Yang azali itu am. Am itu semua boleh. Itu am. Kita faham kan? Semua jenderal adalah askar. Faham tak? Kalau itu bukan askar, bukan jenderal ya. Tapi bukan semua askar itu adalah jenderal. Jenderal itu seorang aja kan? Tak faham lagi? Semua guru besar adalah cikgu. Betul? Betul tak? Kalau tukang sapu tak dapat jadi guru besar. Tapi bukan semua cikgu adalah guru besar. Guru besar apa? Seorang aja. Dia khas. Cikgu am. Tak faham juga kan? Benda apa pun. Yang itu am dah khas ya. Begitulah, qadim itu khas dan azali itu am. Dan tak boleh terbalik. Akas tak boleh. Tiada boleh akas, itu sebaliknya. Yang ini tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim, kata setengah ulama. Tapi ada ulama yang menyamakannya. Tak apa. Mana-mana tak apa. Bukan wajib pun. Ini ulama-ulama yang detail benar. Jadi punya kupasan. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbagi kepada 4 bagi. Qadim ada 4 jenis. Macam qadim tadi tidak ada permulaan. Ada 4 bahagian. Yang pertama qadim sifat. Sifat Allah tu tidak ada permulaan. Qadim sifat. Tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Tidak mula-mula Allah tak ada sebab itu baru ada. Tak ada. Contoh apa? Mendengar. Allah mendengar ke tak? Ada tak permulaan Allah mendengar? Tak ada. Itu qadim. Tak ada mula-mula tak dengar, itu dengar. Kita nak betul lah. Mula-mula tak dengar. Masa kecil mana dengar? Masa kita baru lahir, mana dengar? Tak boleh beza. Kita tahu bunyi je. Kita dah tahu je ini bunyi muzik, ini bunyi bunyi kata berlanggar dan sebagainya. Lama dengar. Lepas itu baru dengar. Macam ilmu. Kita mula-mula apa tahu? Lahir-lahir je apa tahu? Tak nampak kan? Apa tak tahu? Yang tahu teroyak, kencing, itu yang tahu. Yang lain tak tahu. Tapi bila tu dah pandai. Mulai terbari dan terlentang je. Tapi dah pandai nakak. Ya ke dah? Udah nakak, pandai menyusuk. Betul? Pandai merangkak. Betul pandai duduk. Betul pandai berdiri. Betul pandai berjalan. Apa tu? Udah pandai berlari betul. Itu kita ni. Dia dulu mula tak ada betul baru ada. Tapi Allah tak macam tu. Sentiasa
tak ada permulaan sifat Allah tu. Ilmu Allah tu tidak ada permulaan. Ilmu gini ada permulaan. Mula-mula tak tahu. Macam kita ngaji akidah ni. Mula-mula tak tahu, penyanyi baru tahu. Macam kita ngaji ilmu fiqh. Semayang dulu tak tahu tu. Bila ngaji baru tahu. Tapi Allah tak ada macam tu. Ilmunya sentiasa tak pernah ada permulaan. Tidak pada dulu malam-malam tak tahu, dulu tak ada. Itu sifat Allah ya. Itu qadim sifat. Tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, qadim zati. Qadim zati, zat Allah tu. Zat tu bukan vitamin, karbohidrat, protein. Itu zat makan. Zat tu diri Allah tu. Qadim tu. Diri Allah tu tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaan zat Allah Ta'ala. Sentiasa macam itulah. Ada aja, tak ada. Itulah Allah Ta'ala ya. Qadim zati artinya. Dari qadim sifat. Sifat tu, zat Allah tu ada sifat. Kerana sifat tu berdiri atas zat. Artinya apa? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Itu sifat-sifat Allah. Tak ada permulaan. Qudrah Allah, kekuasaan Allah. Dan mula-mula kita dah tahu. Bukan mulia, tak ada mulia. Tak ada permulaan. Semua Allah ada kuasanya. Tapi mula-mula lemah, pintu dia berkuasa, tak ada. Sentiasa je Allah tu berkuasa. Iradah, penentu. Allah menentu segala-galanya. Tak ada mula-mula Allah tak ada lepas tangan je, biar je tak ada. Itu bawa Allah tentukan. Saya je saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan. Tok Imam jadi Tok Imam. Ustaz Fadli jadi Ustaz Fadli. Tak ada macam tu. Dia tidak ada permulaan keupayaan Allah menentukan sesuatu. Ilmu itu juga. Tidak ada permulaan ilmu Allah. Kita mula-mula tak tahu, kita tahu. Saya ni dulu, mana dia komputer, pergi ngaji komputer, udah baru tahu dia komputer. Yalah. Ustaz Fadli tu. Dulu mana tahu cakap Arab? Betul dah ngaji-ngaji udah pandai cakap Arab. Begitulah seterusnya. Mula-mula tak tahu, betul tahu. Tapi Allah macam tu kan? Tuan-tuan, Allah macam tu kan? Tak ada pula malu tak tahu, betul-betul tahu dah. Itu dia. Itu qadim itu. Tidak ada permulaan. Qadim zati namanya. Kemudian qadim idhafi. Idhafi itu apa? Mendatang. Itu qadim idhafi. Terdahulu satu atas satu seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak. Itu bukan Allah ya. Mana dulu? Bapa dulu kan anak dulu? Bapa dia dulu. Itu qadim itu. Bapa dahulu daripada anak. Mustahil anak tu dulu daripada bapa. Boleh anak lebih tua daripada bapa. Apa hukumnya? Mustahil. Yang kita boleh terima, bapa lebih tua dari anak. Allah tak ada bapa, tak ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tak ada boleh mana dulu, tak ada. Itu makhluk selain Allah tu ya. Tapi qadim idhafi. Seperti ayah dulu daripada anak. Mak dulu daripada anak. Makanya. Kemudian qadim zamani. Qadim zamani itu artinya ikut zaman. Masa. Terdahulu suatu atas suatu seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak. Idhafi yang zaman ni, iaitu masa atau sesuatu sekurang-kurangnya setahun. Hang tua dulu daripada kita ke? Kita dulu daripada hang tua. Hang tua dulu dari kita, tak faham lagi ke? Mengat tarawih dulu daripada kita ke? Kita dulu dari mengat tarawih. Itu zaman ni, zaman, ada zaman. Hang tua zaman hang tua. Mengat tarawih zaman mengat tarawih. Parangi suara zaman parangi suara. Stanford Raffles zaman Stanford Raffles. Tak faham? Francis Light zaman Francis Light. Frank Suttonham zaman Frank Suttonham. Begitulah ada zamannya. Itu qadim zaman namanya. Qadim zamani. Itu ada masa-masa tertentu. Kita dulu tak ada, betul baru ada. Zaman Stanford Raffles kita tak ada. Zaman Francis Light kita tak ada. Kita ada hanya selepas itu. Itu zaman ni ya. Iaitu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya tahun. Tahun. Kita juga lah. Saya dah tua daripada tuan-tuan. Zaman saya dulu ada yang tuan-tuan tak ada lagi. Sekarang ni
baru jumpa. Oh, baru ada sama-sama. Saya ada, tuan-tuan ada. Ya? Ada tu zaman ni. Itu yang empat macam ni ya. 4 bahagian. Yang pertama tadi sifati. Itu Allah aja. Qadim sifati Allah aja ya. Tidak ada permulaan bagi sifat Allah Ta'ala. Kemudian qadim hati diri Allah Ta'ala itu Allah, yang lain tak ada. Allah lebih dahulu daripada matahari, Allah lebih dahulu daripada bulan, Allah lebih dahulu daripada bintang, Allah lebih dahulu daripada gunung, Allah lebih dahulu daripada laut. Kenapa lu? Kerana Allah yang menjadikannya. Semua tu Allah yang menjadikannya. Takkan yang dijadikan itu lebih dulu daripada yang menjadikan. Macam surau ni. Siapa dulu jadinya? Surau ni ke tukang surau ni mana dulu? Tukang surau ni dulu. Takkan surau bawah dia ada, udah ada orang datang tukang, apa nak tukang apa? Ya. Itu apa? Qadim zati. Kemudian qadim idhafi, terdahulu atas satu, seperti terdahulu bapa kepada anak. Dulu bapa. Pada dua makhluk lagi tu, bapa tu Allah menjadikannya, anak tu Allah menjadikannya. Ya, dua-dua tu makhluk lagi. Tapi ada yang dulu, ada yang kemudian. Matahari dan kita mana dulu? Matahari dulu ke kita dulu dari matahari? Matahari dulu dari kita. Padahal dua-dua itu siapa menjadikannya? Allah yang menjadikannya. Ya. Tahan lagi. Bulan tu mana dulu? Kita dulu ke bulan dulu? Bulan dulu. Kita siapa menjadikannya? Allah juga. Bulan Allah menjadikannya kan? Tapi Allah jadikan bulan dulu baru jadi kita. Begitulah seterusnya, bintang, gunung, laut, semua dulu dijadikan Allah. Lepas itu baru dijadikannya kita. Tapi dua-dua itu makhluk belaka. Ya? Ciptaan Allah belaka. Itu apa? Idhafi, dahulu atas dahulu, ya? Mendahului satu daripada satu. Yang keempat, qadim zamani. Zaman itu kita tak ada. Hampir ada. Kita tak ada. Napoleon Bonaparte dah ada. Kenal tak? Tak kenal. Napoleon Bonaparte tak ada? Kenal. Tak ada ngaji sejarah ke mana pun. Kita tak ada. Hitler dah ada. Ada tak? Ada tak Hitler zaman itu? Ada. Dibunuhnya 6 juta orang 6,000 orang Yahudi. Bukan 6 juta, 6,000. Orang Yahudi dibunuhnya. Tapi apa kata dia? Aku boleh bunuh semua Yahudi yang ada dalam dunia ni kalau aku hendaki, kata Hitler, dengan masyarakat. Tapi aku sengaja tinggalkan sebahagian daripada mereka supaya dunia tahu apa jenis orang Yahudi itu. Sekarang tahu dah kita apa jenis orang Yahudi ni? Apa maksudnya? Membunuh orang je kata. Sekarang ni dah 40,000 orang Palestin bunuhnya. Dan pemimpin Hamas banyak ada dibunuhnya. Di antaranya Ismail Haniyah dibunuhnya. Baru-baru ni apa? Apa Yahya, apa dah lah, apa saya lupa namanya ya, tapi itu Yahya ya. Sinwar, Yahya Sinwar. Dah ada maunya. Punya dia bingung orang membunuh orang, sedangkan yang membunuh tu akhirnya dia mati juga. Ya dah. Cuma yang dia bunuh tu mati dulu. Orang yang membunuh tu akhirnya mati juga. Bila dah mati, terimalah padahnya, terimalah akibatnya, kerana dah mati. Ya. Padahal apa gunanya? Dua-dua mati. Yang membunuh pun mati, yang bunuh pun mati. Jadi ngapa bunuh apa? Tapi nak memuat hati, rasa seronok, padan kamu dah mati kita. Kau pun dia mati. Tengok seorang namanya Ariel Sharon. Ada orang nama Ariel Sharon. Perdana Menteri Israel. Dibunuhnya orang yang dalam pelarian camp Shatila ni, apa lagi camp tu ya. Dibunuhnya. Berkata-kata beribu-ribu. Habis bunuh gitu saja. Tapi akhirnya dia pula dia apa jadi dia? Koma. Tak apa koma. Bukan koma tulis apa itu, apa koma. Tak sedarkan dirinya, terbaring aja. Tahu berapa lama? 8 tahun komanya. 8 tahun terlantar je, tak boleh bergerak. Makan pun akan disalurkan melalui tiup. Tak boleh ngonyah apa, tak boleh. Mata pun tak boleh celik. Bukan sekejap. Berapa lama? 8 tahun. Lalu kan kita terdaik 8 tahun. Dia 8 tahun. Allah seksa dia di dunia lagi. Akhirnya mati. Udah mati nak ditanam, tak terima di bumi. Korek-korek tak terima bumi. Sudahnya tak tanam. Letak atas simen aja. Di atas tu kambing dengan simen. Sekarang ni kuburnya betul lah.
Letak atas semen berkambing dengan semen. Itu Ariel Sharon. Apa gunanya bunuh orang? Itu dia. Baik. Tengok dia. Sikit lagi je. Itu qadim zaman ni. Ada ikut zaman. Maka qadim hakiki. Artinya yang betul-betul qadim. Yang betul-betul tidak ada permulaan. Apa? Hakikinya yang hak yang betul-betul itu apa? Iaitu sifat qadim hakiki, iaitu qadim sifat dan qadim zati. Itu hakiki. Kerana Allah yang betul. Sifat-sifat Allah, zat-zat Allah. Itu qadim zati dan qadim sifati. Itu yang betul-betul itu hakikinya. Tiada harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala. Yang zati itu Allah Ta'ala, zat itu diri Allah Ta'ala. Hakiki itu zat Allah Ta'ala ya. Dan juga sifat Allah. Ilmu, hayyun, semua sifat Allah berkata. Jadi tidak ada permulaan. Tiada harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala. Yang akan datang kita baca al-baqa'u ataupun baqa'un. Kalau ada al tak ada un ya, al-baqa'u. Kalau tak ada al, baqa'un. Bukan baqa ya, baqa tu. Baqa'un atau al-baqa'u, artinya kekal. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Benar apa ya? Sekian dulu pembacaan, bukan ngajar pun, baca aja. Bab qidam. Kita sebut bapa tak boleh tak? Ya? Kita sebut wujud kita bapa, itu bapa. Nak ada koma ujung tu baqa kalau berhenti. Al-baqa. Kalau nak sambung al-baqa'u. Kalau tak nak matikan al-baqa'u. Boleh. Atau baqa'un. Kalau nak matikan baqa'. Ada hamzah hujung tu kan? Baqa' tak betul. Faham kerja kat sana? Dia ada hamzah tu. Baqaf alif hamzah. Baqa'. Matikan tu ya. Itu boleh. Waqafkan. Kalau tak nak waqaf boleh. Baqa'un. Atau kalau ada al-baqa'u. Saya bukan nak mengajar bahasa Arab, saya kata bahasa Arab pun. Sebab ada dia pada cakap Arab. Tapi itulah ya, cara menyebutnya. Ini kadang sebut tak betul ya. Banyak yang tak betul sebut. Terus apa tahiyat banyak yang tak betul sebutnya. Ya tak? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bunyi betul ke tu? Betul ke sembaca macam tu? Assalamualaikum. Kali kata ka. Betul kan? Udah diam lagi. Ka tu bukan panjang, bukan dua harakat. Satu harakat je. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka'ai. Yang ka, yang assalamualaikum. Tak betul? Ambil sama ai tu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru betul. Gitu kan orang cerita. Berapa kami apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak betul tu. Bukan macam betul. Tapi tak betul. Saya tak nak ngajar mereka. Kalau ngajar mereka boleh bab itu cerita kan. Satu ya tu panjang, satu pendek. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bukan nak ajar tajwid ni. Tapi yang betul tu kena kabur. Tadi semayang tu ni, baca dalam cerita. Ada tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ayat Quran tu. Salah baca berdosa. Cuma tak baca semayang lah, kerana dia bukan wajib ya, bukan rukun. Alright, itu qidam. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya bab qidam? Akan datang kita baca bab baqa ya, baqa. Kalau panjang baqa 5 harakat. Mad wajib muttasil. Sifat-sifat ni ada dalil. Ya? Sifat-sifat Allah ni ada dalil. Ayat itu kita baca dalil ni. Penerangan tu dalil lah, macam dalil Al-Quran yang ada. Macam wujud tu. Lepas ini ada tajuknya dalil-dalil sifat-sifat Allah. Saya maaf betul ni. Dalil sifat wujud apa? Dalil Quran yang macam mana?
Dalil qidam apa? Qurannya apa? Ini belum lagi baca, ini baru pengenalan baru. Ya. Tengok dalil ada. Dalil ada ya, dia tengok. Mana dia? Awal-awal dalil Mana dia? Dalil-dalil sifat-sifat yang bertakluk tu dalil-dalil datang ni dalil-dalil akal dan nakli atas 20 sifat. Ya muka surat dalil-dalil akli dan nakli di atas 20 sifat, muka surat 59 sampai 71 yang ada Rumi muka surat 79 sampai 59 sampai 71. Itu ada dalil dalil tu apa? Bukti Allah tu sifat sesuatu tu. Okey, lagi? Satu soalan je. Lain tak ada? Kalau tak ada, sekianlah dulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.